Ini masuk pula kepada kitab zakat. Merupakan rukun yang ketiga, ataupun hak jenis amali ni rukun yang kedua lah bagi Islam selepas sembahyang, zakat. Kalau nak kira dengan mengucap tu, yang ketiga lah. Kitab zakat. Sebab dalam Quran pun selalu disebutkan lepas sembahyang zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikan zakat. Selalu disebut lagu tu, dalam hadis ke, dalam Quran ke, sebut gitu. Maka sesuailah Imam Abu Daud selepas sebut tentang sembahyang, habis dah cerita sembahyang tu, dia iringinya dengan kitab zakat. Sebab tu dia sebut di sini kitab zakat selepas daripada sembahyang. Tidak pula disebut puasa ke, haji ke, tak. Sebab selalu disebut dalam Quran, dalam hadis, dua ni sekali. Dan selain daripada itu, kalau kita perhati, sembahyang ni kan dia rukun yang berkait dengan tubuh badan, yang berkait dengan tubuh kita, perbuatan tubuh kita, itu sembahyang. Zakat berkait dengan harta kita, tak ada perlu buat apa-apa. Suruh orang yang buih tak apa, suruh orang buih tak apa, kita tak buih sendiri pun tak apa. Suruh orang buih. Dan kanak-kanak dia ada harta, dia kena zakat juga, tidak sepuluh sembahyang. Tidak wajib. Kalau tidak balik lagi, tapi zakat tidak, sebab ia berkait dengan harta, bukan berkait dengan tubuh badan. Sebab itulah sesuai disebutkan dua ni berkait dengan tubuh badan, yang kedua berkait dengan harta. Mengisyaratkan kepada dalam Islam ini dua perkara ni penting. Dengan tubuh badan kita buat hak orang manusia, ada dua juga. Hak tubuh badan kita yang kita kena bagi kepada orang. Hak orang lah, tanggungjawab kita. Hak satu lagi Allah, berkait dengan tubuh badan kita, ada juga lagu tu. Sembahyang ni hak Allah terhadap kita. Kita bertanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan sembahyang, untuk menunaikan sembahyang. Ni hak berkait dengan tubuh badan kita kepada Allah semata-mata, Allah sahaja, tak boleh hak lain. Itu berkenaan dengan sembahyang. Berkenaan dengan tubuh kepada orang lain, ada lagi, bukan Allah tapi manusia. Suami kepada isteri, atau isteri kepada suami, itu hak tubuh. Hak tubuh yang mana suami berhak terhadap isterinya, isteri berhak terhadap suaminya. Di satu pihak haknya, di satu pihak tanggungjawabnya. Itu berkait dengan tubuh juga. Zakat dia berkait dengan harta, tapi hak ni hak Allah. Hak Allah yang kita kena bagi atas nama dia. Tak ada dosa apa gapo dia boleh faedah gapo ke dia, tak ada. Tetapi dia sebutkan sebagai haknya. Kita kena bagi kerana dia, kerana tanggungjawab kita terhadapnya. Bagi itu kepada manusia juga, bukan kepada dia. Tetapi berkait dengan harta benda, tidak berkait dengan tubuh. Kalau tidak terlibat tubuh kita pun, kita tak cerdik lagi pun, kanak-kanak lagi pun, kena dah. Kalau ada harta yang cukup syarat dia, itu hak berkait dengan hak Allah. Ada hak orang, misalnya hak bini, hak anak, harta. Itu hak orang. Begitu juga kerajaan. Kalau kerajaan,
harta yang ada pada dia tu hak rakyat misalnya, dia kena bagilah tanggungjawab dia. Itu hak rakyat berkait dengan harta, dia kena bagilah kepada rakyat, ataupun suami kepada isteri, kepada anak, dia kena bagi. Sebab itu adalah haknya. Dan hak tu berkait dengan harta benda. Kita tak tumbuh, tak gerak, tak apa, asal bui. Nafkah, orang panggil nafkah itu. Itu hak orang lah tu. Dia ada dua jenis, hak Allah, hak manusia. Hak berkait dengan tubuh badan dan berkait dengan harta. Rukun yang ketiga, puasa. Puasa tu orang panggil ibadah tarkiyah, bukan amaliyah. Bukan amaliyah dari segi amal, buat sesuatu, mengadakan sesuatu, tak ada lagu tu. Tapi ia dalam bentuk tidak melakukan sesuatu. Tu puasanya. Sebab tu dia melakukan itu dulu, tidak melakukan itu nombor dua. Tidak melakukan, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tidak, tak ada tambah apa-apa, tak buat. Tu waktu puasa. Adapun zakat sembahyang ni kena buat. Itu ibadat yang berkait dengan tidak buat dari sudut negatif. Maknanya dia kena ada dua lah. Semua dalam Islam ni isyarat kepada buat dan tidak buat. Perintah dan larang, ada dua bentuk tu. Itu hakikatnya. Dan yang akhir ialah haji, iaitu ia berkait dengan tubuh dan berkait juga dengan harta. Dia ada dua, berkait dengan tubuh dan berkait dengan harta benda. Kalau tubuh sihat saja pun tak wajib juga kalau tak ada harta. Dia kedua-dua tu ada bergabung di dalam ibadat itu. Sekarang ni kita nak bincang hak yang kedua, iaitu berkenaan dengan zakat. Zakat dari segi bahasa, maksud dianya subur, membesar, tumbuh. Itu dari segi bahasa. Dan makna yang keduanya bersih. Itu makna zakat, bersih, suci. Dari segi syarak, zakat ini dia ada kaitan dengan kedua-dua makna. Dari segi bahasa tadi, makna dari sudut bahasa dua-dua tadi ada dalam konsep zakat menurut syariat Islam. Yang dari segi syarak, kedua-duanya itu ada hakikatnya. Sebab yang pertama, dengan mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan bernama zakat itu, harta bukan semakin berkurang, tetapi semakin tumbuh, semakin membesar, semakin subur. Seperti dalam Quran disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yurbis sadaqat. Tuhan menyuburkan sedekah, zakat ke ataupun sedekah-sedekah yang lain kan, dia menyuburkan, membesarkan harta. Itu dari sudut nak meyakinkan kita bahawa sesuatu yang nampak kurang itu sebenarnya dia tidak jadi kurang, tidak jadi kurang, tetapi ia menjadi lebih, bertambah. Jangan kita tengok dari segi zahir dia saja, pada satu masa saja nampak kurang. Jangan kita tengok begitu, tetapi kena tengok dari segi hakikat dia. Hakikat dia. Terutama dari segi, kalau kita mengambil kira dari segi pahala, sudah tentu dah Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada kita atas dasar janjinya. Sudah tentu dah. Kalau kita tak boleh subur dari segi dalam dunia ni pun, tak ada keuntungan dalam dunia ni pun zahir pun, hak tu sudah tentu dah ada. Tetapi apa yang kita lihat, faedah ataupun hikmat zakat itu dari segi pertumbuhan, kesuburannya memang ada, bukan di akhirat saja, tapi dalam dunia ni sendiri pun jadi subur. Jadi semakin maju, semakin tumbuh harta tu, bukan semakin kurang. Dan dengan adanya
zakat ini, sistem zakat ini sebenarnya menjamin